juga menyentuh tentang wang KWSP yang telah pun dibenarkan pengeluarannya. Dalam minggu ini ramai yang telah pun menerima wang RM10,000, tetapi KWSP itu sendiri merupakan satu badan ataupun GLC, Government Link Company, yang menguruskan dana persaraan. Jadi cukup penting sebenarnya untuk kita tahu fungsi dan kenapakah ianya wujud di Malaysia ini. Dan untuk itu pagi ini bertuas sekali bersama kami di studio pagi ini. Selamat datang dan juga selamat pagi Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wasipanan Pekerja KWSP. Datuk Seri, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Memang nama KWSP banyak disebut-sebut kebelakangan ini, Datuk Seri. Dalam 2 tahun ini memang banyak. Ya, tapi bergerak ke hadapan ini, bagi mereka yang telah pun berjaya mengeluarkan sedikit simpanan ini, melihat kehadapan ini, banyak lagi sebenarnya peranan yang potensi yang boleh dibawakan oleh KWSP untuk memantapkan persaraan, simpanan persaraan para pencarum. Dan kalau diambil dari segi engagement ataupun penglibatan dengan masyarakat, Hari GLC baru-baru ini juga dapat menyaksikan penglibatan KWSP. Mungkin Datuk boleh mulakan dengan penglibatan KWSP dalam Hari GLC baru-baru ini. Terima kasih Zaliha, terima kasih Ridwan dan RTM kerana menjemput saya ke Selamat Pagi Malaysia lah kan. Kalau kita tengok Hari GLC ini dah lama tak ada. Jadi Kementerian Kewangan telah mewujudkan balik Hari GLC, memberikan peluang kepada semua GLIC untuk mengutarakan apakah fungsi diorang. Ya. Kalau kita tengok pada segi KWSP, semua orang kenal KWSP kan, kata kita adalah satu institusi yang diwujudkan untuk menolong rakyat Malaysia menabung untuk menjaga bila sampai zaman persaraan lah, agar dia cukup bila sampai zaman persaraan. Tapi apa yang banyak orang tak tahu, apa lagi yang KWSP buat, ya? Dan apakah benefit yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia daripada perwujudan KWSP? Kalau kita tengok daripada sekarang kan, buat masa sekarang dana KWSP dah sampai RM1 trilion, ya. Dan KWSP setelah dia mendapat caruman daripada semua ahli-ahli dia, melabur. Dan kita melabur dalam share-share syarikat yang dalam Bursa Malaysia, security yang diterbitkan oleh kerajaan, security yang diterbitkan pada badan korporat dengan ini semua kan, agar kita dapat pulangan untuk mewujudkan dividen untuk ahli-ahli kita. Tapi apa yang dapat dibuat pada badan-badan korporat, kerajaan ialah menggunakan dana diterima untuk mewujudkan pembangunan di Malaysia. Jadi kita tengok KWSP ini sebagai pemangkin pembangunan di Malaysia lah. Dan boleh nampak evidence, saya katakan, apa yang KWSP telah melabur. Kalau kita tengok daripada dulu pun kita dah melabur dalam lebuh raya PLUS yang ada. Dan PLUS adalah satu pemangkin ekonomi di dalam negara kita. Kita tengok daripada segi stesen di KL Central, itu juga ada pelaburan dalam KWSP. Kita tengok dalam syarikat-syarikat yang kita labur, IHH, KPJ, itu mewujudkan institusi-institusi dalam menyediakan daripada health medical di dalam Malaysia ni kan. Jadi ada banyak yang kita dapat daripada pengujukan KWSP, daripada dana yang dapat. Side benefit dia orang katakan, macam tu kan. Jadi kalau kita lihat, dia pembangkit kepada pembangunan negara. Jadi untuk memastikan tujuan untuk memangkin pembangunan negara ini terus berjalan, terus bergerak secara positif, apakah langkah-langkah dan juga strategi yang telah pun disusun oleh KWSP? Kalau kita tengok yang penting untuk KWSP ialah bila dia dapat dana pada ahli dia, dia kena berwaspada dengan cara dia melabur dana tu. Pasal kita kena jaga sebagai amanah yang diterima daripada ahli. Jadi pelaburan dia kena dalam yang boleh menjana pulangan yang stable, agar ahli kita dapat menggandakan wang yang disimpan dalam KWSP. Yang keduanya, kalau kita tengok cara-cara pelaburan yang kita buat kan, kita ada asset allocation system yang kita ada agar ada balance, ya. Jadi setengah pada pulangan kita masuk dalam equity simpanan, kerana equity itu ada pulangan yang lebih, ya. Setengah kita simpan dalam cara fixed income, kerana kita dapat dana daripada interest yang kita dapat. Jadi ada kestabilan pulangan. Jadi daripada segi ahli, tiap-tiap tahun dia dapat dividen lah. Dan kalau kita tengok dividen tahun ni, alhamdulillah
KWSP adalah antara institusi yang memberi dividen yang paling tinggi Ya. di Malaysia kan. Kerana sistem allocation yang kita ada sekarang lah. Dan apa yang juga boleh diterangkan kepada para penonton, terutamanya kepada para pencarum dari segi pengeluaran prapersaraan? Kalau kita tengok KWSP orang tengok tiap-tiap bulan orang potong gaji kan. Lepas tu KWSP menyimpan melabur dengan tu. Tapi dia juga menyediakan kaedah-kaedah yang ahli-ahli kita boleh dapat benefit juga. Antara pengeluaran yang kita benarkan ialah pengeluaran perumahan. Jadi ahli boleh mengeluarkan sedikit duit untuk membeli rumah, mengurangkan pinjaman yang ada pada rumah kan. Kalau kita tengok over 3 tahun dah kita ada di sini, lebih kurang 330,000 orang tiap-tiap tahun mengeluarkan sedikit dana untuk membeli rumah baru ke nak reduce dia punya loan. Kita juga ada pengeluaran pendidikan di mana ahli boleh mengeluarkan untuk menaikkan segi pembelajaran dia lah. Dia buat lagi diploma baru, dia buat degree, dia buat masters, PhDs. Kerana dengan cara itu dia boleh naikkan dia punya marketability dan insyaAllah dia dapat gaji yang lebih dan insyaAllah juga caruman dia pun boleh naik. Jadi masa sampai zaman persaraan lebih sikit lah dan lebih elok kehidupan di masa itu. Dan akhir sekali kita juga ada pengeluaran untuk kesihatan lah. Kadang-kadang ahli itu adalah masalah-masalah kesihatan. Jadi emergency kalau dia boleh pakai untuk kesihatan jugalah. Dan tiap-tiap tahun lebih kurang 10,000 orang akan keluar duit untuk kemudahan macam ni. Jadi selain daripada untuk tujuan pembangunan negara dan juga untuk kemaslahatan pencarum itu sendiri, saya difahamkan juga akan ada peluang untuk anak muda untuk menyertai KWSP. Mungkin boleh panjangkan lagi peluang itu untuk anak muda itu bagaimana, Datuk? Kalau kita tengok kan kadang-kadang ada kesalahan faham di luar kan kata kumpulan simpanan pekerja. Jadi hanya pekerja saja boleh mencarum dalam KWSP. Itu tak benar. Kerana dalam inisiatif yang kita buat dengan kerajaan bawah aisaran kita, semua orang asalkan dia lebih pada 14 tahun boleh mencarum dalam KWSP. Ya, caruman secara sukarela. Untuk anak-anak muda ni kan ada insentif yang diberi oleh kerajaan. Jadi kalau awak mencarum insentif kerajaan adalah 15% pada caruman yang dibuatkan. Sehingga RM250 setahun lah. Jadi kalau orang lain nak bagi RM250, kita sambutlah kan. Alhamdulillah. So saya harap anak-anak muda ni akan mengambil peluang yang diberikan oleh kerajaan kan. Akan boleh dapat insentif yang diberikan oleh kerajaan. Ya. Datuk Sri, kalau kita boleh buat perbandingan negara-negara luar juga, kalau di Australia superannuation itu bukan satu yang sentiasa diberikan perhatian oleh mereka yang terlibat dalam simpanan tersebut. Bagaimana untuk didekatkan lagi pengetahuan dan juga pemahaman tentang KWSP kepada spektrum masyarakat yang lebih besar lagi? Saya rasa ada beberapa perkara yang penting lah. Satu, daripada segi KWSP sendiri, dia kena lebih mewar-warkan apa yang kita ada kan. Jadi kecelikan kewangan adalah satu benda yang penting yang kita kena ketarakan lebih lah kan. Jadi kita ada program-program yang kita adakan untuk menerangkan apakah isu-isu yang penting yang ahli-ahli dan rakyat kena faham. Ya. Yang kedua adalah juga menyediakan khidmat nasihat. Ya. Ahli-ahli kita boleh datang ke cawangan-cawangan KWSP. Kita ada kita panggil RAS officer yang boleh tolong buat financial planning untuk ahli-ahli kita lah. Dan kita sediakan nasihat ni secara percuma. Ya, jadi orang boleh plan, kalau saya nak ada cukup wang masa saya bersara, berapa banyak simpanan saya kena ada. Kalau saya ada pelaburan yang saya nak buat macam ni, yang mana lebih elok kita nak balance kan. Macam tadi sebelum ni, ada perbincangan antara kita kena simpan emergency fund. Banyak mana emergency fund yang kena ada. Lepas dah ada cukup emergency fund, boleh kita tabur benda lain. So, nasihat yang kita dapat pada KWSP pun boleh buat macam tu juga. Jadi sepanjang 2 tahun ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi pengeluaran telah pun dibenarkan Citra, Lestari sehinggalah pengeluaran khas KWSP bernilai RM10,000 baru-baru ini yang melibatkan 40.1 bilion. Yang ini sahaja. Jadi apakah kesan kepada KWSP? Kalau kita tengok pada KWSP, memang diwujudkan untuk menolong orang mencarum. Jadi bila sampai masa persaraan, dia ada cukup wang ya.
Tapi kita faham bila kita masuk dalam zaman-zaman COVID ni kan. Ya. Yang ni adalah satu yang luar biasa. Ya. Ya. Yang kita tak boleh tinggalkan orang kata masalahnya ni duit ni simpan sampai 55 60 lah kan. Jangan bawa keluar. Tapi kalau dia tak boleh hidup, susahlah macam tu kan. Jadi kita membenarkan kajian membenarkan pengeluaran antara 4 skim lah. Air Lestari, Air Sina, Air Citra dan pengeluaran khas sekarang. Jadi kita tak ada masalah yang pengeluaran itu dibenarkan. Tapi apa yang kita nak buat sekarang ialah menolong ahli selepas pengeluaran itu dah habis, macam mana mencarum balik. Ya, macam mana membina semula simpanan yang ada agar bila dia dah bersara cukup nanti. Masa itulah. Yang kalau kita tengok bawah KWSP, kita ada skim-skim yang kita ada yang boleh mendorong orang mencarum lah kan. Setengah orang tu kata, tiap-tiap bulan ada potongan gaji kan yang masuk dalam KWSP. Ya. Tapi ahli itu boleh meminta yang potongan gaji boleh dinaikkan sikit. Jadi dia boleh mencarum lebih pada apa yang dibenarkan. Pada orang yang tak ada pekerjaan tetap, dia mungkin ada macam dia kerja freelancer kan, dapat bonus kerja, dia nak simpan, boleh masuk dalam KWSP. Tiap-tiap kali dalam setahun dia boleh masuk sehingga 60,000 simpanan. So kita ada banyak ruang untuk orang nak masukkan. Jadi kalau macam tu ahli boleh menambah, tapi KWSP pun ada peranan. Jadi dana yang kita terima, kita kena melaburkan dengan elok agar pulangan yang dapat untuk ahli kita boleh tahan juga kan. Jadi alhamdulillah macam tahun ni nampak gaya kita berjaya juga lah kan. Dari segi perincian untuk sektor tidak formal, bila ialah pengumuman pengeluaran boleh ada yang juga yang berbunyi lah ada KWSP boleh lah bagi mereka kami yang tidak ada. Jadi bagaimana untuk diperluaskan lagi caruman KWSP untuk mereka yang berada dalam sektor tidak formal? Seperti saya katakan tadi kan, skim air saraan yang kita ada kan, ni buka untuk semua orang. Ya, jadi kepada mereka macam dispatch rider ni semua yang bekerja pada sektor tak formal boleh masuk dalam skim air saraan. Bila dia masuk ada insentif yang diberi kerajaan. Jadi dia mencarum tapi kerajaan bagi lebih sikit untuk caruman yang boleh kan. Jadi kita harap lebih banyak orang akan masuk dalam skim-skim ni lah. Jadi skim-skim yang sedia ada dalam KWSP ini mungkin ada apa lagi rancangan KWSP untuk memperluaskan lagi sekurang-kurangnya masyarakat ini macam tadi Datuk Seri ada sebut tentang kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya untuk menguruskan keuangan terutamanya dari aspek tabungan persaraan. Jadi apa lagi rancangan masa hadapan KWSP untuk memastikan tujuan ini tercapai? Saya rasa kita kena mula dengan yang asas lah. Yang asas adalah kecelikan kewangan lah. Jadi KWSP akan keluar lebih banyak lagi untuk menerangkan lagi. Kedua, kita akan menyenangkan lagi cara orang nak mencarum. Sekarang kalau semua orang ada handphone kan, kita buat app-app yang dia buatkan untuk menyenangkan urusan dengan KWSP lah. So tak payah tunggu bila pejabat terbuka 24 jam, 7 hari seminggu, 360 hari setahun boleh buat urusan dengan KWSP. Yang ketiganya, kita buat produk-produk macam insentif program kita ada tu untuk menggalakkan lebih orang menabung dalam KWSP lah. So macam cara-cara macam ni kita boleh tolong kesedaran, kita boleh tolong menyenangkan, kita boleh tolong orang untuk meninggikan simpanan yang ada lah. Dan kadang-kadang dia nak mengikut kemahuan orang tu juga kan. Betul. Tiap-tiap tahun orang tu dapat gaji kan, dia dapat kenaikan gaji. Tapi bila gaji dah naik, dia dah belanja, nak suruh dia menabung lebih susah sikit. Tapi sebelum gaji tu naik, kita kata boleh tak bila gaji you naik, you ambil 1% pada gaji you naik, you naikkan caruman you. Tahun depan kita buat sama juga kan. Lepas 5 tahun, caruman dia dah naik 5%. Dan kerana dia simpan dalam KWSP, gaji dana yang dia ada tu akan berganda. Pasal the saving dah ada, yang pulangan dia dapat masih ke dalam, dia naikkan lagi. Itulah cara KWSP meningkatkan lagi simpanan untuk ahli yang ada ke dalamnya. Datuk Seri, selain dari pengurusan keuangan dan juga untuk merancang persaraan, bagaimana pula peranan KWSP dalam pembangunan modal insan? Masa kita ada GLCD hari itu kan, ada banyak orang yang datang pada GLCD. Dan dalam saat-saat itu kita ambil peluang lah untuk mengajak anak-anak muda kita yang telah
keluar daripada institusi pengajian tinggi untuk mencuburi program MyStep yang ada kan. Dalam bawah program MyStep antara KWSP dan anak syarikatnya RHB, MBSB, MRCB kan, dengan kuasa LAN kita ada menawarkan 3,000 peluang pekerjaan jangka pendek lah. 6 bulan dia boleh buat internship program kat KWSP atau anak syarikatnya agar dia boleh meningkatkan pengalaman yang dia ada. Meningkatkan keyakinan diri. Jadi dia pandai interaksi dengan orang bila dia cari kerja baru. Senang sikit lah pasal dia confident lagi kan bila nak berbual kan. Macam tu. Dan pengalaman yang dia adakan kerana di institusi yang ada orang nampak boleh tahan juga dia kerja kat sini kan. Lebih senang orang dapat kan. Jadi daripada 3,000 slot yang kita ada, kita dah ambil 800. Masih ada lagi 200 slot yang boleh diminta. Jadi siapa yang tak datang hari itu ke GLCD, bolehlah menulis kepada sumber manusia yang ada dalam KWSP ataupun anak syarikatnya untuk kita consider application yang dapatlah. Dan insya-Allah kalau dia menepati kita boleh bagilah kan peluang untuk mencuba internship program kita ada. Jadi sehingga hari ini mungkin ada rakan-rakan strategik ataupun rakan-rakan GLC yang lain bersama dengan KWSP untuk terus meningkatkan kecekapan KWSP. Sorry. Tak, kita tengok dari KWSP MyStep program ni bukan KWSP saja buat kan. Bawah Khazanah ada, bawah PNB pun ada. Sekali lagi banyak peluang kita adakan, kita boleh meninggikan peluang untuk anak-anak muda kita lah. Dan kedua yang kita ada, seperti yang saya katakan tadi, kita pemangkin pembangunan negara. Ya. Kalau kita tengok daripada segi sektor kewangan, ya, kerana dana KWSP ini agak besar kan, 1 trilion ringgit, dengan pelaburan yang diberikan, kita juga bagi peluang kepada institusi kewangan seperti unit trust wujud kan. Kerana kita bagi setengah pada dana kita kepada mereka melaburkan bagi pihak KWSP, kita jana juga pekerjaan daripada unit trust. Pada unit trust punya institusi ada juga salesman yang keluar pada unit trust kan. Jadi ada penjanaan pekerjaan yang ada lah. Jadi kita kena tengok daripada segi multiplier effect yang keluar, yang mana kalau kita mula, kita pandai tengok, kita boleh jana bukan saja institusi yang kuat, yang sokong, tapi menjana juga pekerjaan yang elok untuk rakyat Malaysia juga. Dan bagi saranan pihak Datuk Seri juga dan pihak KWSP bagi mereka yang telah pun mendapat ataupun menunggu pengeluaran yang telah pun diluluskan, terutamanya waktu perbelanjaan, banyak Datuk Seri sebut tentang kebijakan pengurusan keuangan. Apa ya, selain daripada ucapan selamat Hari Raya, apa yang Datuk Seri ingin kongsikan kepada para penonton kita pagi ini? Saya balik kepada asas KWSP lah. KWSP adalah satu institusi untuk menolong orang menabung agar zaman persaraan dia elok kan. Jadi saya menggesalah kepada semua orang yang bekerja yang ni, carumlah lagi dalam KWSP. Bila ada kelebihan tu boleh menambah simpanan agar bila sampai zaman persaraan ada cukup atau lebih simpanan yang ada yang dibuatkan. Kedua, kalau kita tengok daripada skim simpanan yang kita ada skim konvensional dengan skim syariah. Sekarang ni bulan Ramadan kan, bulan baik. Siapa yang tak convert kepada skim syariah, saya gesalah. Ini yang agama kita pun suruh kita pindahkan, halalkan ni kan. Pindahlah ke skim syariah yang kita ada. Masih banyak lagi aset yang kita boleh bubuh dalam skim syariah itulah. Yang ketiga, kepada mereka yang mengambil pengeluaran KWSP yang dibenarkan, kita faham kerana banyak orang yang terkesan. Jadi kita harap mereka dapat menggunakan pengeluaran itu dengan berhemahlah. Dan bila dah keluar, kerana kita nampak pun negara dah bergerak kepada era endemik, pekerjaan boleh banyak dijana, bolehlah simpan balik lagi dalam KWSP agar kita jangan lupa yang zaman persaraan kita tu tak jauh. Kalau saya tengok pun saya dah 33 tahun dah bekerja. Sekelip mata saya dah 33 tahun. Dan kalau kita tak mula daripada awal, lama-lama tak ada kan. Jadi saya gesa, silalah. Jangan lupa yang zaman tu kan, ia akan datang. Akhir sekali, bagi pihak saya seperti saya katakan tadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri bagi pihak KWSP kepada semua yang menonton.
dan kepada Zaliha dan Ridwan dan RTM juga. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi KWSP pembangkit kesejahteraan persaraan dan juga pembangunan negara.